Pengenalan. Jinayah di dalam bahasa Arab disebut dengan perkataan al-jinayah atau al-jarimah. Perkataan al-jinayah ditarifkan sebagai segala bentuk tindakan yang dilarang dan merosakkan, sama ada tindakan itu ke atas badan, harta atau sebagainya. Al-Mawardi mentakrifkan jenayah sebagai segala bentuk kesalahan menurut syariah yang boleh dihukum berdasarkan hukum Allah, sama ada ia adalah qisas, hudud atau ta'zir. Undang-undang jenayah dalam Islam membahagikan jenayah kepada 3 pembahagian utama berasaskan pada hukuman yang dikuatkuasakan, iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Hudud dari segi bahasa bermaksud sempadan, had, halangan atau sekatan. Dari sudut istilah bermaksud hukuman yang tidak boleh dipinda yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Hudud dianggap sebagai hak Allah dan hukumannya tidak boleh diubah, dipinda, ditambah atau dikurangkan oleh badan perundangan, pemerintah atau hakim. Terdapat 6 kesalahan hudud yang disepakati oleh ulama, iaitu zina, qazaf, mencuri, hirabah, minum arak dan murtad, yang mana hukuman bagi kesalahan-kesalahan ini berbeza antara satu sama lain. Sebagai contoh, hukuman hudud ke atas pesalah qazaf adalah satu ketetapan Allah berasaskan firman-Nya dalam surah An-Nur ayat 4 yang terjemahannya adalah, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanat baik dan kemudian mereka gagal membawa 4 orang saksi, maka sebatlah dengan 80 sebatan. Hukuman bagi kesalahan murtad adalah dibunuh sehingga mati setelah diberi peluang bertaubat selama beberapa hari. Qisas dan diat. Qisas bermaksud pembalasan yang serupa atas kejahatan yang dilakukan oleh penjenayah. Contohnya, bagi kesalahan bunuh dibalas dengan hukuman mati. Bagi kesalahan membutakan mata dibalas dengan hukuman membutakan mata dan seumpamanya. Qisas berlaku dalam kes pembunuhan dan kes kecederaan atas anggota badan. Kebanyakan ulama membahagikan pembunuhan kepada 3, iaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan serupa sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Setiap jenis pembunuhan ini dihukum dengan hukuman yang berbeza. Kesalahan mencederakan adalah tindakan yang melukakan, mencacatkan atau menyakitkan ke atas anggota atau mana-mana bahagian. Ia juga dibahagikan kepada kecederaan dengan niat dan kecederaan tidak sengaja. Hukuman bagi kecederaan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah qisas, iaitu hukuman kecederaan ke atas anggota yang dicederakan. Hukuman ini dikenakan ke atas anggota yang mempunyai sendi-sendi dan dapat dipastikan persamaannya, seperti jari tangan dan kaki, mata, telinga, hidung, tangan, kaki, kemaluan lelaki dan gigi. Bagi anggota lain, hukumannya diganti dengan diat kerana sukar untuk dipastikan persamaannya. Hukuman qisas ini dijatuhi ke atas kecederaan dengan sengaja. Diat, iaitu hukuman ganti rugi atau denda yang dikenakan sebagai ganti rugi ke atas anggota badan yang dipotong atau dilukakan oleh penjenayah. Diat dikenakan jika pesalah melakukan kesalahan kecederaan tidak sengaja atau jika hukuman qisas tidak dapat dijalankan dengan asbab-asbab tertentu seperti penjenayah sememangnya cacat atau mangsa telah memaafkannya dari pelaksanaan qisas. Ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim kerana hukuman bagi kesalahan ini tidak disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Skop kesalahan ta'zir adalah luas kerana semua bentuk kesalahan yang tidak tertakluk kepada hukuman qisas dan hukuman hudud adalah tertakluk kepada hukuman ta'zir. Bentuk hukuman adalah berbagai-bagai dan tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim. Ta'zir terbagi kepada 2, iaitu kesalahan yang termasuk dalam kategori hudud tetapi hukuman tidak dapat dilaksanakan kerana ia tidak memenuhi syarat pelaksanaannya, dan kesalahan yang selain dari kategori kesalahan hudud dan qisas. Ia meliputi semua bentuk kesalahan sama ada kesalahan itu disebut dalam Al-Quran dan hadis atau tidak. Ia juga mencakupi kesalahan terhadap hak Allah, terhadap hak manusia atau hak kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil Fikri bin Muhammad Syairuddin, bernombor matrik S1744143.
Seterusnya kita akan terus masuk kepada perbincangan berkaitan topik kita pada hari ini, iaitu adakah hukuman dalam Undang-Undang Jenayah Islam ini bersifat zalim. Saya dan bersama rakan sekumpulan menolak sekeras-kerasnya terhadap dakwaan yang menyatakan bahawa hukuman dalam Undang-Undang Jenayah Islam ini bersifat zalim. Hal ini kerana Undang-Undang Jenayah Islam mengutamakan aspek pencegahan melalui kaedah yang unik dan amat menarik berbanding Undang-Undang Jenayah Sivil yang hanya menumpukan kepada proses menghukum dan membalas. Sebagai contoh, hukuman pancung sering dituduh dan dikaitkan dengan satu bentuk hukuman yang zalim dan amat kejam. Namun jika diperhatikan dan dikaji dengan lebih mendalam, penggunaan hukuman mati bagi Undang-Undang Jenayah Sivil seperti hukuman gantung dan tembak adalah lebih zalim kerana menyeksa pesalah tersebut. Dalam kajian pada tahun 1992 yang dijalankan ke atas 34 banduan hukuman gantung di Texas, Amerika Syarikat, hanya 11 banduan yang didapati mati akibat patah tulang leher, dan dari jumlah 11 banduan ini hanya 3 banduan sahaja yang berjaya mendapatkan Heckman's fracture. Selebihnya 10 banduan yang lain mati dalam keadaan tercekik atau sesak nafas. Kajian ini menunjukkan bahawa hukuman bagi Undang-Undang Sivil ini lebih zalim kerana menyeksa pesalah berbanding hukuman pancung dalam Undang-Undang Jenayah Islam yang lebih bersifat terus dan tidak menyeksakan. Hal ini kerana Undang-Undang Jenayah Islam lebih mengutamakan aspek pencegahan dengan menerapkan elemen yang mampu menakut-nakutkan orang ramai supaya tidak mengulangi perbuatan pesalah tersebut berbanding bertujuan lebih kepada bentuk menghukum dan membalas perbuatan salah tersebut. Seterusnya, dakwaan yang mengatakan bahawa Undang-Undang Jenayah Islam ini bersifat zalim adalah tidak benar sama sekali. Kerana dalam Undang-Undang Jenayah Islam amat menitikberatkan tentang ketelitian dan berhati-hati dalam soal mensabitkan seseorang dengan hukuman jenayah. Sebagai contoh, dalam kes hudud, untuk mendakwa seseorang itu bersalah adalah sangat sukar dilakukan kerana proses pendakwaan yang dijalankan adalah amat dan sangat teliti. Contohnya, bagi kes kecurian, harta yang dicuri itu mestilah disimpan di tempat yang sesuai dan tidak berlaku masalah yang mendesak seperti perang, kebuluran dan malapetaka. Begitu juga dalam kes zina, untuk mendakwa seseorang itu bersalah di atas kes zina, haruslah mempunyai sekurang-kurangnya 4 saksi yang lihat secara jelas tentang kesalahan tersebut. Jika gagal membawa 4 saksi tersebut, maka orang-orang yang membuat tuduhan itu pula yang akan didakwa melakukan kesalahan, iaitu kesalahan qazaf. Syarat saksi dalam Undang-Undang Islam juga amatlah ketat. Seseorang saksi itulah mestilah adil dan tidak fasik. Terdapat juga proses penapisan saksi yang disebut sebagai tazkiyah al-syuhud. Jika didapati saksi itu pernah melakukan dosa besar, selalu melakukan kejahatan dan mempunyai akhlak yang keji, maka kesaksiannya boleh dipertikaikan. Dalam Undang-Undang Jenayah Sivil pula, soal akhlak dan perangai saksi tidak diambil kira dalam menentukan kesahihan keterangannya. Oleh itu, kita boleh lihat di dalam Undang-Undang Jenayah Islam sangat menitikberatkan keadilan, di mana di dalam proses pendakwaan itu sangat teliti dilakukan. Maka dakwaan yang mengatakan bahawa Undang-Undang Jenayah Islam ini bersifat zalim adalah tidak benar sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Rahman bin Muhammad Nur, bernombor metrik A174825, akan membentangkan tajuk perbincangan iaitu adakah Undang-Undang Islam ni bersifat zalim. Pada pendapat saya, Undang-Undang Islam ini adalah bersifat adil dan tidaklah seperti yang disangka oleh orang ramai. Hal ini kerana sebagai contohnya, Undang-Undang Jenayah Islam tidak membenarkan pemerintah menahan seseorang tanpa didakwa menurut prosedur yang sah. Islam memegang konsep bahawa pada asalnya seseorang itu tidaklah bersalah dan dikenali sebagai al-asru bara'ah al-zimah dan perlulah dibuktikan dengan bukti yang kukuh. Dalam Undang-Undang Sivil, satu kezaliman dalam Undang-Undang Sivil, seseorang itu dikatakan bersalah apabila dibuktikan oleh pendakwa raya di hadapan hakim di mahkamah, sekaligus beban bukti itu terletak pada tangan pendakwa. Maka dengan itu, jika tiada bukti bahawa tertuduh itu melakukan jenayah, maka tertuduh itu perlu dilepaskan dan dia bebas dari tuduhan itu. Akan tetapi, dalam konsep Undang-Undang Sivil, seseorang yang didapati bersalah ataupun didakwa atas kesalahan ataupun boleh ditahan reman.
Dalam Undang-Undang Jenayah Sivil ini, terdapat peruntukan yang membenarkan tahanan tanpa bicara yang disebut sebagai tahanan pencegahan atau preventive detention. Selain itu, contohnya Akta Keselamatan Dalam Negeri membenarkan seseorang yang disyaki menjejaskan keselamatan awam ditahan selama 60 hari tanpa bicara untuk siasatan lanjut. Seseorang yang dirasakan boleh menjejaskan keselamatan orang ramai oleh Menteri Dalam Negeri akan ditahan selama 2 tahun. Hal ini bermakna undang-undang Islam ini adalah bersifat berperi kemanusiaan dan tidak menuding jari ataupun tidak menjatuhkan hukuman sesuka hati, walaupun dengan hanya menahan reman seseorang seperti yang dilakukan oleh undang-undang sivil. Selain itu, tajuk perbincangan yang kedua adalah orang ramai menganggap hukuman sebat dalam hudud ini adalah bersifat ekstrim, zalim dan kejam. Pada pendapat saya, ada hal ini adalah tidak benar sama sekali, kerana hukuman sebat dalam Islam ini memberi pengajaran kepada si pesalah dan juga memberi peringatan kepada orang sekeliling yang menyaksikan hukuman tersebut dijalankan secara langsung. Dalam undang-undang ataupun syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman sebat ke atas pesalah dalam undang-undang Islam ini, syarat-syarat tersebut adalah amalan ketat, seperti hukuman dijalankan pada keadaan cuaca yang baik, iaitu tidak terlalu panas atau sejuk. Selain itu, aurat pesalah juga dijaga ketika hukuman itu dijalankan di hadapan orang ramai. Hal ini berlawanan dengan hukuman sebat dalam undang-undang sivil yang lebih ekstrim, seperti teknik sebatan yang digunakan oleh warden adalah lebih kuat dan ganas, yang akan meninggalkan luka dan kesan parah selepas disebat, dan pesalah juga akan ditelanjangkan semasa hukuman dijalankan. Selain itu, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, pesalah lelaki perlulah ditanggalkan bajunya tanpa membuka aurat dari lutut hingga ke bangkai pusat. Berdasarkan pandangan ulama terdahulu, hal ini jelas menunjukkan undang-undang hudud ini walaupun menjatuhkan hukuman terhadap pesalah, aibnya masih dijaga. Dan selain itu, ada hadis daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada Imran bin Hasan radhiyallahu anha yang telah menceritakan penangguhan hukuman seseorang perempuan yang berzina dari suku Juhainah, dikenali sebagai Gamidiyah, kerana sedang hamil akibat berzina. Hukuman sebat juga bagi wanita yang sedang dalam keadaan nifas akan ditangguhkan sehingga kering darah nifasnya untuk mengelakkan kesakitan. Ada juga hukuman yang ditangguhkan kerana seseorang itu berada dalam keadaan uzur. Hal ini kita dapat lihat bahawa hukuman yang akan dijalankan, iaitu hukuman sebat ini, bukanlah semata-mata hendak menghukum, akan tetapi mendidik dan memberi peringatan pada orang ramai. Maka pelaksanaan undang-undang mengikut syariat Islam ni, kita boleh kategorikan ianya sebagai bersifat kemanusiaan dan tidaklah se-ekstrim yang dilakukan oleh undang-undang sivil, iaitu sebat di dalam penjara itu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikmal bin Mak Dajih, bernombor metrikan A174753, dan saya akan menyambung semula perbincangan kita dalam konteks undang-undang Islam memberi kesan yang mendalam. Baik. Sebenarnya undang-undang Islam memperuntukkan pelbagai bentuk hukuman yang mempunyai kesan yang mendalam. Bagi hukuman hudud, kita dapat lihat di sini, terdapat hukuman rejam sampai mati, sebatan, hukuman mati, potong tangan, potong kaki, dan ada juga yang di luar negeri. Dan bagi kesalahan kisos pula, terdapat hukuman kisos, iaitu balasan yang sama dengan jenayah, seperti nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, dan telinga dengan telinga, serta hukuman diat, iaitu ganti rugi dengan kadar yang berbeza. Hukuman takzir pula amat luas dan boleh dikenakan mengikut maslahah, keperluan dan kebijaksanaan pemerintah, badan perundangan serta hakim. Sementara dalam undang-undang sivil, kita dapat lihat hukumannya yang utama hanyalah hukuman mati, penjara, sebat dan denda. Walaupun terdapat
hukuman lain seperti jaminan perkelakuan baik, ganti rugi dan arahan untuk remaja, hukuman yang utama adalah hukuman mati, penjara, denda dan rotan. Di antara keempat-empat hukuman ini pula, hukuman yang paling banyak adalah hukuman penjara. Boleh dikatakan hampir semua bentuk kesalahan jenayah boleh dihukum dengan hukuman penjara. Kesalahan-kesalahan utama dan berat kita dapat lihat di sini seperti membunuh, merogol, menculik dan merompak. Kesalahan-kesalahan ini boleh dihukum dengan hukuman penjara. Begitu juga dengan kesalahan kecil seperti kesalahan lalu lintas, kesalahan berkaitan pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Sedangkan penjara ini boleh membawa kepada berbagai keburukan. Kita dapat lihat di sini yang pertama, mereka yang dipenjarakan boleh menjadi pusat pengedaran dadah. Penjara juga menyebabkan isteri, anak-anak dan keluarga terpaksa menanggung malu dan juga beban ekonomi akibat daripada kesalahan penjenayah. Mereka yang keluar daripada penjara biasanya akan disisihkan oleh masyarakat dan ada yang kembali melakukan jenayah. Dan di penjara juga boleh menjadi tempat kepada perbuatan. Sebagai rumusannya, matlamat pelaksanaan sistem perundangan dan kehakiman dalam Islam adalah bagi menegakkan keadilan, menjaga hak-hak iaitu nyawa, harta benda dan kehormatan, melaksanakan hukum hakam dengan menegakkan hududullah serta memelihara akhlak dan nilai-nilai murni supaya dengan tertegaknya keadilan ini sebarang bentuk permusuhan dan kezaliman dapat dihindari. Dalam Islam juga, tugas utama seorang hakim bukan untuk menjatuhkan hukuman semata-mata, tetapi mesti meneliti setiap kes itu dengan sehalus-halusnya tanpa ada keraguan dan kesamaran. Selagi sesuatu kes masih menimbulkan keraguan, adalah lebih baik hakim tersebut membebaskan tertuduh daripada menjatuhkan hukuman. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud lepaskan hukuman hudud dengan sebab adanya syubhah, iaitu keraguan dan kesamaran. Malah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyatakan bahawa hakim yang tersalah dalam memberi kemaafan, iaitu membebaskan tertuduh, adalah lebih baik daripada tersalah menjatuhkan hukuman. Ini juga membuktikan bahawa tujuan utama undang-undang jenayah Islam bukan untuk menghukum semata-mata, tetapi yang lebih penting adalah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kerana pensabitan seseorang dalam sesuatu kesalahan hukuman hudud perlu melalui proses pembuktian dan kesaksian yang terperinci dan berhati-hati bagi mengelakkan kesilapan dalam penyabitan dan pelaksanaan hukuman. Oleh itu, keadilan hukuman hudud bukan sahaja dalam hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga para hakim hendaklah memutuskan kes itu dengan adil tanpa dipengaruhi oleh kuasa luar dan campur tangan orang lain. Hal ini dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Maksudnya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, yakni Allah menyuruh kamu untuk menghukum dengan adil. Surah An-Nisa ayat 58. Justru dalam kegairahan beberapa pihak untuk menguatkuasakan hudud di Malaysia, ia perlu diteliti sehalus-halusnya bagi memastikan maksud syariah ini tercapai dalam usaha menegakkan syariat dalam negara, keadilan dan kemaslahatan umat Islam khususnya dan masyarakat amnya perlu dijamin kerana ia adalah matlamat di sebalik perintah menegakkan hukum dalam kehidupan manusia. Jika ada hukum yang ditegakkan atas nama Islam tetapi gagal membawa keadilan kepada kehidupan manusia, maka ia bukan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, meskipun dipetik dalil-dalil agama dalam mempertahankannya. Selain itu, falsafah undang-undang jenayah yang sedang diamalkan di Mahkamah Sivil perlu dipinda bagi mengembalikannya pada falsafah jenayah sebagaimana kehendak hukum Allah SWT, terutamanya berkaitan maqasid syariah
yang mempertahankan kedudukan agama, akal, keturunan, harta dan kehormatan. Ini juga bagi memudahkan kita untuk menyelaraskan tuntutan syariah melalui peruntukan perlembagaan, terutamanya dalam menggariskan hukuman bagi kesalahan ridah dan minum arak yang sentiasa saja dihujah dan dikaitkan dengan kebebasan beragama atau kebebasan individu.